jalan ini baru Jumaat yang ketiga. Alhamdulillah. Kita baru beroperasi, jadi alhamdulillah. Dan kalau tak silap saya pernah beberapa kali datang menyampaikan kuliah di Siti Alam. Tapi ini yang kali pertama di masjid ini. Jadi alhamdulillah untuk pada malam ini kita berikan mahasiswa untuk Datuk lagi menyampaikan amanat yang bertajuk seperti yang saya telah nyatakan tadi, dapat kuat ganding masyarakat. Jadi masjid ini juga melambang satu kuat bagi masyarakat Siti Alam. Untuk tidak membuang masa, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Setia Alam Shah Alam, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh dengar suara saya jelas ya? Dia dengar lain, jelas lain. Jangan, SOP-nya dalam masjid kena pakai. Dalam masjid. Kan luar kita buka. Dia dalam masjid je, luar tak apa. Muslimin muslimat sekalian, pertama saya merasa tersanjung dapat menyampaikan syarahan di Masjid Setia Alam di Shah Alam ini. Alhamdulillah saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu dirapat kuat diganding muafakat. Muslimin muslimat sekalian, semua kita ibaratnya seikat bak sirih, serumpun pun bak serai. Hendak belayar ke Teluk Betung, sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pebetung, bulat manusia kerana muafakat. Kita semua bagaikan au dengan tebing, bukit sama didaki, lembah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat pun sama laba, kehilangan pun sama berani. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Kalau hidup bersatu hati, kerja yang susah akan menjadi senang. Namun sudah jadi adat dalam sebuah perhubungan, pastilah ada masanya berlaku perselisihan. Maka andai kata berkelahi sekalipun, biarlah umpama cari-cari bulu ayam, lambat laun bertaut jua. Senada dengan kata-kata air dicincang takkan putus, pancung debu takkan berbekas. Artinya perselisihan sesama kita ini insya-Allah mesti dibaikkan kembali. Biduk berlalu, kiambang pun bertaut. Yang keruh kita jernihkan, yang berbonggol kita ratakan. Yang kesat kita amplaskan, yang salah kita betulkan. Yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan.
terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri janganlah berseketa, bukankah molek kita makan sehidang. Ayo kita bersatu. Apa sebab sekarang ini perselisihan di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan saudara mara dan adik-beradik, dah makin menjadi-jadi atas beberapa faktor. Apa tanda burung perepat terbang rendah hinggap di para? Apa tanda kiamat dekat? Orang berkelahi di mana-mana. Apa tanda burung perepat terbang berarak saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Sumpah seranah jadi biasa. Di sekeliling kita, kita tengok ada orang beriman di mulut tapi hatinya berlumut, beriman di lidah tapi hatinya menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang, cakap belecoh, perangai pun tak senonoh. Ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lurah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca, bertaring tengking menengking, berkuku seteru berseteru, berpangkat umpat mengumpat, berharta kata mengata, berduit cubit mencubit, sama keluarga laga melaga, sama kawan makan memakan, sama sahabat sebat menyebat, sama bangsa paksa memaksa. Sekonyong-konyongnya sekarang kita melihat masyarakat kita dilanda oleh hempasan ombak pemecah perpaduan dalam bentuk Orde Baru. Dulu kita berkelahi gara-gara warna bendera yang tidak sepaham. Ada orang suka kanopi warna hijau, ada orang benci kanopi warna biru, ada orang dia suka kopiah, ada orang suka pakai songkok, ada geng, kalau di universiti ada geng surau lawan dengan geng HAP. Begitulah di mana-mana dulu. Kita bergaduh kerana beda simbol. Ini suka bulan, ni suka roket, ni suka dacing, ni suka apa lagi ya, mata lebam, macam-macam lah simbol-simbol yang ada. Kita berpecah kerana fikrah. Tapi ini dulu. Belum selesai permasalahan itu, tambah lagi perbendaharaan baru kamus perkelahian kita, isu vaksin dan SOP. Tambah lagi. Di kalangan jemaah, oh ini ulama sejati, tegas menyatakan, memberikan pandangan tegas tentang vaksin, berani bercakap tentang SOP. Ini ulama masuk surga, meh kita ikut dia. Oh itu ulama ulama neraka jahanam. Oh sebab dia menyokong sangat ambil vaksin dan sebagainya. Itu setan, ulama setan. Ada pula, oh inilah ulama sejati, sebab cocok vaksin ini 2 dos ini, sebab ini adalah untuk kita ni ulil amri, macam-macam. Ini situ ulama sebab derhaka kepada arahan pemerintahan, macam-macam lagi lah. Maka saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, fenomena ini kalau dibiarkan, kita khawatir kita akan menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi, jarum patah, baju tak siap. Alah sabung menang sorak. Menang sorak, kampung pula tergadai. Kerana sundak kopiahnya tembuk, kerana lenggang bajunya koyak. Akhirnya yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Tak ada apa-apa dapat. Yang kita dapat hanyalah kebanggaan. Berlawan sana, berlawan sini, rekod sana, rekod sini, kutuk sana, kutuk sini. Benda ini perlu dicari titik pertemuan. Kalau tidak, segala permasalahan yang berlaku ini, dia boleh membawa musibah yang lebih besar. Saya percaya yang ada di dalam masjid ini bukanlah anti vaksin ataupun pro vaksin, tidak. Kita datang, kita berkumpul ini kerana kita semua adalah anti perpecahan dan pro kepada perpaduan. Yang paling kita nak jaga silaturahim.
Kerana yang ditanya di dalam kubur nanti, soalan pertama Tuhan tanya siapakah Tuhan kita, dan antara yang Tuhan tanya adalah siapa saudara kita. Tuhan tak tanya engkau berapa dos, ada booster ataupun tidak. Oh tak ada, bagus, ahli syurga, masuk. Dah, siapa saudara engkau? Tapi kalau kita bergaduh dengan orang, saudara mara kita kelahi, bayangkanlah grup WhatsApp pun dah tak harmoni lagi sebelum timbulnya isu ini. Dulu kita dalam satu kawasan perumahan alumni sekolah, kita happy lah, masing-masing salam subuh, selamat pagi, dan ada lah macam-macam ceritanya. Orang ni kongsi dia pergi breakfast, orang ni kongsi pergi makan. Tapi bila timbul isu-isu begini jadi bergaduh pula, pasal vaksin, pasal 2 dos, pasal dan sebagainya lagi. Dan saya dengar ujung-ujung telinga sampai sesama adik-beradik pun sama juga. Dah sampai ada yang bermasam muka. Kemana kita nak bawa agama ini kalau hidup sentiasa dalam perkelahian? Sama jugalah di kalangan para agamawan pun sama juga. Nak berdebat siang malam, pagi petang sampai kiamat. Berdebat saja yang mereka fikirkan. Seolah-olah mereka tidak pernah berjumpa dengan hadis riwayat Abu Daud dalam Sahih Sunan Abu Daud. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana mahiqqan. Aku garanti satu rumah dalam surga bagi orang yang tinggalkan perangai suka berdebat walaupun dia berada di pihak yang benar. Kenapa? Bukan kita tak berani, kita ngalah. Orang mengalah bukan kalah. Mengalah ini istilah yang dicipta oleh Sunan Kalijogo. Ketika Sunan Kalijogo, salah seorang wali songo, mengembangkan dakwah di tanah Jawa, dia dapati orang Jawa ketika itu, maaf kalau ada orang Jawa di sini ya, dia menghadapi masalah orang Jawa ketika itu bangsa atau kaum yang sangat keras pendirian. Mereka kan ada kasta dalam masyarakat. Dia ada puak yang duduk di keraton, dia ada orang yang bawahan dan berbagai-bagai lagi. Kak ulo itu ya. Jadi perbezaan ini menyebabkan mereka merasa begitu superior sekali. Bayangkan bangsawan-bangsawan keraton mereka nak di-downkan ego bukan senang. Sebab itu dalam bahasa Jawa tidak ada perkataan kalah, tidak ada. Orang Jawa ada perkataan menang, mati. Kalah tak ada. Dia tak akan terima kekalahan. Jadi datang Sunan Kalijogo fikir, macam mana aku nak downkan ego orang macam ni. Dia buat satu ayat perkataan. Dia Sunan Kalijogo banyak perkataan yang dia reka dan kita guna sampai sekarang. Termasuklah masyarakat. Itu istilah Sunan Kalijogo. Musyarakah, maknanya hidup bekerjasama, jadi masyarakat. Termasuklah ketupat, itu Sunan Kalijogo. Kiblat papat 5 pencer jadi ketupat lah. Ini panjang cerita kan, lapar pula tuan-tuan kan. Termasuklah juga istilah yang Sunan Kalijogo perkenalkan, ngalah. Ngalah ni kalau bahasa Jawa, ngah maknanya menuju. Kalau ngalas pergi ke hutan, kalau ngawan naik ke atas, kalau ngalah itu nuju Gusti Allah. Kita ngalah bukan kalah, tapi kita mengejar redha Allah. Tapi budaya ini hampir tidak ada. Lagi boleh bergaduh lah. Bahkan kita dalam masjid, orang masjid lah champion bergaduh kadang-kadang. Number 1 champion orang masjid. Dia kalau kat masjid, betul lah, kita pengalaman tuan-tuan pernah ke masjid surau sebelum ini. Kita menengok kadang-kadang ada masjid-masjid yang bergaduh sama sendiri. Imam 2 gaduh dengan imam 1. Sebab berbulu imam 1 asyik kena gaut, kerja je. Imam 1 asyik mengganti je. Tapi hari Jumaat elok pula imam 1 sihat naik mimbar. Ni bukan cerita sini, ni imam muda semua tak ada gaut. Berbulu juga member, pak gaut. Sabtu Ahad gaut, asal Sabtu Ahad gaut. Nampak benar ni tak nak bertugas. Berbulu lah imam 2. Jadi bila dah lama-lama dia berbulu, dia pun ada kumpulan dia juga, penyokong dia juga. Penyokong dia pun berbulu dengan imam 1. Akhirnya tak imam 1 bertugas,
Imam dua and the gang tak semayang sekali, duduk belakang sila ramai-ramai. Habis semayang baru dia orang semayang pula untuk set yang kedua. Dia tak boleh semayang serentak. Kalau semayang serentak, bukan Jabatan Agama boleh tangkap, FRU datang siram dengan air tu. Memang salah besar. Dua jemaah dalam masjid, FRU boleh datang. Don't play. Kesalahan besar tu, semayang dua imam serentak. Tak nak perpecahan. Dulu pernah berlaku kes bergaduh imam dengan makmum. Pun masalah masjid ni baru, saya ingat tak bergaduh lah imam dengan makmum. Gaduh imam dengan makmum. Makmum ini bukan orang sini, cerita masjid lain. Dia orang pencen, orang bersara. Pengalaman kerja banyak, apa banyak. Dia menengok, dia banyak sangat ni you kena buat ni, patut you. Dia banyak berjalan nama. You know, I'm 30 years, you know. Putrajaya macam-macam. Dia tengok imam muda-muda. Budak-budak lagi kau belum beranak, aku dah kerja. Ayat-ayat macam tu lah. Jadi dia menengok, patut you kena buat ni. Lama-lama imam pun berbulu juga. Semua benda tak kena semayang pun dia nak menjaga waterproofing. Pun dia nak menjaga semua benda dia. Akhirnya ada sekali imam fed up. Tengah nak semayang agak angin dia tak berapa molek malam tu. Makmum pula macam banyak nak komplain. Imam ni dia sakit hati sangat. Dia selakkan plekat, dia tunjuk punggung depan jemaah. Terkejut makmum. Allah ustaz. Nampak punggung, tak pakai seluar dalam. Report polis. Ni cerita benar. Report polis. Polis datang. OCPD hantar IO, polis Punjabi pakai serban besar. Besar daripada serban untuk imam lagi. Sing datang. Apa ini orang Islam gaduh-gaduh tunjuk bonton ni apa? Di sekolah. Tuan-tuan tahulah Sing punya sekolah bagus punya, cantik punya ayat. Bergaduh, itu cerita benar itu. Makmum gaduh dengan imam sebab makmum parking dekat tempat pegawai masjid. AJK masjid semua garang-garang semua. Dia siramnya kereta dengan paip. Habis basah kereta orang. Makmum datang, dia siram pula air. Ni cerita benar. Semua yang saya cerita ni cerita benar. Sembuh air kat kereta makmum, marah. Itu belum cerita bergaduh pasal, saya tak tahulah di Selangor mungkin dah tak ada masalah. Bergaduh pasal, saya ingat kunut tak selesai lagi, ada tempat tak selesai lagi. Dia punya bergaduh tahap, orang ni kata kunut, orang ni kata tak payah kunut. Pening. Ada setengah surau tak nak kunut, siap tampal pada cermin depan. Sekiranya anda nak kunut, sila ke surau lain. Sampai begitu dia tampal. Garang betul. Bergaduh isu solat sunat qabliyah maghrib, kena buat ataupun tidak. Ni masjid baru tak adalah tampal banyak benda. Kalau masjid dah legend, dah lama-lama, semua penuh tampal. Qomat maghrib 10 minit, subuh 45 minit. Siap bagi warning. Maknanya lepas maghrib terus semayang je, tak ada nak tunggu-tunggu lagi. Siap tulis. Solat sunat qabliyah Jumaat, berapa masjid bergaduh lagi antara jemaah dengan pegawai masjid. Isu wirid berjemaah selepas semayang fardu. Isu apa lagi, marah sebab imam baca soli kuat-kuat sampai belakang boleh dengar. Gaduh. Ada pernah berlaku ini juga kes polis. Imam dia baca Sayyidina di dalam tahiyat. Ni masjid ni PA sistem dia bagus. Ni saya tak sempat dengar lagi. Dia punya bagus PA sistem tu. Imam baca tahiyat pun makmum boleh dengar. Dia punya bagus bunyi. Macam ni kan tak boleh dengar kan. Dia boleh dengar. Dia punya bisik tu pun boleh dengar lagi. Jadi adalah makmum yang sensitif. Dia terdengar imam tu sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak disebut Sayyidina Muhammad. 2-3 jemaah mufarakah. Mufarakah tuan-tuan. Don't play. Mufarakah. Habis semayang dia berhujah pula dengan imam. Imam ni apa hal? Kami dengar imam baca Sayyidina. Siapa suruh baca Sayyidina? Imam kata sabar kejap lagi, kita habis selesaikan kita cerita. Geng-geng ni tak puas hati sampai dekat parking kereta, dia masih lagi nak berhujah dengan Tok Imam.
Imam kata, apa masalahnya saya sebut Sayyidina? Saya kan nak hormat Nabi. Takkanlah saya nak panggil Muhammad, Muhammad gitu je. Sedangkan orang ada gelaran pun kita panggil ada gelaran. Orang ada datuk, kita panggil datuk. Orang ada Tan Sri, kita panggil Tan Sri. Kalau Sultan, awak nak panggil Sultan nama pendek-pendek, tak boleh. Datuk Seri Najib, takkan panggil GB tengah orang, tak boleh. Tu bahasa Facebook lain lah, tuan-tuan type. Depan orang tak boleh. Dia ada penghormatan kita. Jadi saya takkan nak panggil Nabi tu Muhammad, Muhammadnya saya panggil lah Sayyidina. Imam ni ingat ujar begitu boleh selamat. Geng-geng ni kaki debat punya. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak hormat sangat pada Nabi, kenapa dalam azan Bilal tak hormat pun pada Nabi? Lepas ni azan lah, asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Senyap imam tu tak puas hati. Jadi bergaduh. Dia keluar suara. Akhirnya sampai ke polis. Polis terpaksa masuk campur. Dah lah, lain macam. Semua dah selok-selok kain. Nak gaduh-gaduh. Tuan-tuan, ni semua cerita real. Bergaduh. Ni tak lama lagi bergaduh lah. Sebab kita lagi sebulan lebih Ramadan. Bila Ramadan ni dia akan muncul satu kumpulan. Dia panggil geng 08. Geng 08 ni bukan kongsi gelap Kelang punya, bukan. Ini geng 8 rakaat. Kalau geng ni sini okey, saya cerita tempat lain. Kalau geng 8 rakaat, tuan-tuan, la ilaha illallah, dia memang mandang kita yang buat 20 ni memang tak masuk surga lah. Apalah korang semayang 20, kita 8 lah ikut Nabi. Dia punya ayat ikut Nabi tu yang syok tu. Dengan bangga, kita ikut Nabi lah. Habis aku 20 ikut siapa? Kau ikut Omar. Omar ni tuan-tuan, bukan Haji Omar belakang rumah kita. Ini Sayyidina Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Panjang pula nak ceritakan kelebihan Sayyidina Omar. Ini bukan Haji Omar kampung kita. Dia sampai di Kuala Lumpur, di Selangor ni saya ingat tak ada masalah sangat. Di Kuala Lumpur ada setengah masjid, sebab KL kan masjidnya kawasan terhad, parking public tak banyak. Siap buat signboard, parking G08 belah sini, G20 macam suara cogem belah sini, G08. Mana geng 8 rakaat sila parking sini, geng 20 sila parking sini. Kenapa terpaksa buat signboard? Bergaduh. Macam tuan-tuan ni compound besar, tak ada masalah ni. Parking lah mana-mana pun. Sampai ke sel boleh parking ni, tak ada hal. Kalau Kuala Lumpur nak parking macam mana? Kadang geng 08, minta maaf lah panggil geng 08 macam kongsi gelap pula lah. Geng 8 rakaat ni biasa orang muda. Orang muda, anak kecil, apa semua memang leceh lah nak semayang lama-lama. Ada orang buat kajian, orang pesara, orang pencen pula semayang lama. Ada kata orang pencen dia boleh semayang 23 sebab kebanyakan mereka semayang atas kursi. Ni bukan sini, tempat lain. Jadi kalau atas kursi tuan-tuan 200 rakaat pun okey. Macam orang tawak pakai motor. Itu tawak 70 pusingan pun okey. Ini bukan cerita orang sini, tempat lain. Tapi cuma nak pesan, yang jadi bergaduh di masjid, setengah masjid Kuala Lumpur, orang semayang 8, dia datang awal, dia parking depan. Jadi orang lambat yang buat 20 parking belakang. Bila dia dah habis, dia nak balik double park, tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, dia nak kejar pergi supermarket tutup pukul 10. Bini dah pesan, isteri dah mesej, kan balik singgah kedai beli Color Luna 24. Kedai 7-Eleven tak jual, nak kena cari stationery. Itu yang jadi pening. Lalu main horn, pam 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 pam. Kita nak semayang, luar main horn, dah macam mana? Itu terpaksa buat peraturan parking G08. Nama dia. Tapi tuan-tuan, tahun ni kalau dia buat 20 lah. Itu umur dah meningkat, bukan kita muda zaman kolej lagi. Dah tua dah kita ni. Mayanglah 20 pula, pakai topeng siap-siap semayang depan. Umur dah meningkat, tak tahu tahun depan meninggal ke apa. Tak adalah kata 20 ni lebih besar fadilat, tidak, menambahkan amal. Kita masa bila boleh semayang 20 rakaat? Tak ada dah, ni je peluang. 8 rakaat ni anytime lah kita bolehnya, semayang rawatib dan sebagainya lagi. Ni saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan,
Ramadan tahun ni, datang masjid pun sedap, aircon pun bagus, datang semayang. Kadang kita tengok apa punca khilaf pandangan masyarakat ni, terutama dalam hukum hakam, dalam pemahaman terhadap vaksin, pemahaman terhadap isu booster, pemahaman terhadap politik dan bagai-bagai lagi. Para ulama dulu mengatakan bahawa manusia ni dia jadi bergaduh sebab akal manusia tu tak sama. At-tafawud fil akal wal fahmi wal qudrata ala tahsilil ilmi. Manusia ni dia punya level pemikiran tak sama. Kita tak boleh expect orang semua ada level scholars macam kita. Macam tuan-tuan mungkin yang postgraduate dah level scholars, lain pemikiran. Harap dengan layman, orang bawahan, ni semua saya panggil headliner semua. Headliner ni yang jenis buka Facebook, buka YouTube, buka IG, buka TikTok, baca tajuk headliner dia panggil. Dia tak tahu konten, tak baca, dia maki je kerja dia. Tuan-tuan nak bergaduh dengan orang macam ni, tak pernah buka konten. Ini yang mazhab, boleh tolong lukis lah, tak faham lah. Kalau tuan-tuan tulis berjela-jela, satu apa pun tak faham. Nak bergaduh dengan orang macam ni. Tuan-tuan orang cerdik, boleh buat literature review muka surat sampai berapa-berapa, nak bergaduh dengan layman. Itu jadi bergaduh. Itu yang jadi bergaduh. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan bahawa aku kalau nak berdebat dengan 10 orang cerdik pun aku tak ada masalah. Tapi kalau berdebat dengan satu orang bongok, oh tak sanggup aku, dia kata. Dia bukannya nak kebenaran, dia nak menang je. Maka kalau kita berfikir cara orang cerdik, insya-Allah tak ada masalah. Maka janganlah kita bergaduh-gaduh. Muslimin muslimat sekalian, apa yang penting, kita boleh khilaf dari sudut ilmu, tapi jangan khilaf dari sudut hati. Kalau orang duduk dunia scholars, dunia akademik, kita ada school of thoughts, ada banyak pemikiran di luar, dan kita dah biasa. Katalah dalam masjid ni ada profesor 2-3 orang. Profesor ini dia ada mazhab dia, bukan mazhab akidah apa tak, mazhab metodologi research, mazhab dalam mencari literature review, mazhab di dalam macam mana nak buat citation. Semua orang ada fikrah masing-masing, tapi kita boleh hidup harmoni. Apa sebab? Kita tidak khilaf pada hati. Ini hanya perbincangan akademik, tapi benda ini orang layman, man on street, dia tak ada. Itu dia nak bergaduh saja. Kepada golongan yang kuat bergaduh, kita nasihatkan. Tuan-tuan yang cerdik tak ada masalah lah. Ni untuk yang kaki bergaduh di luar ni, saudara-saudari para headliner sekalian, nak bergaduh boleh, tapi 3 hari je. Jangan lebih. Kalau lebih, masuk neraka. Neraka bukan Melaka, itu kena ingat. Sebab dia dengar macam bunyi Melaka, tak, neraka. Ni geng headliner ni susah baca tajuk. Kita bergaduh sama Islam lebih pada 3 hari, tak cium bau surga. Kalau macam itu pun tak takut lagi habis lah. Apa lagi nak nasihatkan? Orang yang bergaduh lebih pada 3 hari, dia punya semayang tak diterima. Itu ada seram sikit. Ya ke Ustaz? Alamak seram. Itu adalah seram sikit. Sebab dalam hadis Nabi sebut, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan semayangnya tak terangkat sejengkal pun daripada kepalanya. Pertama, rajulun amma qaum wa hum lahu karihun. Pertama, imam yang jadi imam dalam keadaan makmum tak suka pada dia. Tak suka apa sebab? Akhlak. Contoh, imam bacaan bagus, tapi naik johan snooker peringkat daerah. Letih lah tuan-tuan. Macam mana imam jadi naik champion pula? Yang juara tu toke snooker tu, dia tournament tu dia pula naik johan. Tak boleh ke imam main snooker Ustaz? Tak sesuai. Bukan tak boleh, awak bawa tauliah raja, takkan awak perangai begitu. Dah tahu nak main snooker, jangan jadi imam. Jadi imam ni kena korban. Kaki menyanyi pun kena berhenti menyanyi. Kalau pergi rumah orang karaoke tu, kaki je lah goyang, jangan naik. Kalau kau dah tahu kau kaki menyanyi, kau jangan jadi imam. Kau ada tauliah raja, jaga prestis sikit, jaga nama baik tu kena jaga. Nak nyanyi juga, nyanyi dalam kereta, tak ada orang tahu. Tinta cermin nyanyi, nyanyi. Tak perlu pergi karaoke Jamban, RM1 selagu tu kan, nyanyi lah. Kesian. Nak sukan boleh, sukan yang munasabah. Kalau sampai begitu, imam semayang Allah tak nak terima, makmum semua
lulus, diterima Allah. Yang kedua, orang yang tak diterima sembahyangnya oleh Allah walaupun sejengkal, tak terangkat daripada kepalanya, seorang wanita ataupun isteri yang batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang isteri yang tidur dalam keadaan suaminya marah pada dia. Marah apa sebab? Ini suami isteri punya cerita lah, banyaklah kita pun faham. Suami nak, dia tak nak. Suami berkehendak, dia buat tak tahu. Suami tak apa, tongkat ali berapa bungkus dah dia minum. Balik-balik tengok isteri pakai telekung tidur. Dia nak jaga air wuduk sebab dia dengar ceramah ustaz pesan kalau tidur dalam wuduk, kalau mati masuk surga. Dia pun pakai telekung macam duduk dekat Musdalifah tu, duduk gitu. Suami baru nak golek, dah 3 bungkus ada kopi, baru nak golek dia marah. Wuduk. Golek balik jatuh semula. Berbulu dia. Itu yang menyebabkan malaikat marah. Ingat ibu-ibu, jaga air semayang sunat, jaga suami wajib. Jadi pilih yang wajib lah. Tapi tuan-tuan pun kalau tengok dia dah pakai telekong, salah kacau, sian pada dia. Dia masa ni lah nak beramalnya, kan cucu dah balik tak dan lah. Cucu balik habis kita. Dan yang ketiga Nabi sebut semayang tak terangkat daripada kepala walaupun sejengkal adalah wa akhawaini mutasarimaini, 2 orang Islam yang bergaduh. Apa makna mutasarimain? Dalam satu hadis lain, sahabat bertanya kepada Nabi, wa manil musarim ya Rasulullah, siapa musarim ni ya Rasul? Kata Nabi, musarimu wallazi la yatakam akhahu fawqa 3 ayyam. Orang musarim ini dia tak bercakap dengan saudaranya lebih pada 3 hari. Ni hadis riwayat dalam Sunan Ibnu Majah. Mana kita orang Islam nak bergaduh silakan. Isu vaksin ke, isu 2 dos, 3 dos, 4 dos, overdose ke, isu booster ke, isu kunut tak kunut ke, isu politik. Ni PRN Johor, orang ni kata ni. Silakan, tapi 3 hari je boleh bergaduh. Sebab Islam agama realistik. Tak mungkin manusia tu tak bergaduh langsung. Kita dengan isteri kita habis I love you siang malam pun bergaduh, ada masa bergaduh. Ini pula orang yang kita tak pernah tidur sekali pun dengan dia, lagilah bergaduhnya. Boleh, tapi 3 hari. Macam hari ni hari Sabtu, Ahad, Senin, boleh bergaduh 3 hari. Jangan tegur siapa. Sabtu, Ahad sampai hari Senin. Mana selisih buat bodoh macam tak nampak je. Tapi sampai hari Senin je. Hari Selasa tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup dengan teguran. Jom minum air. Okey, duduk. Tak borak pun tak apa, janji tegur. Minum air. Seorang pandang sana, seorang pandang sini. Hari Selasa. Sebab memang nak marah kan. Selasa kena tegur. Hari Rabu sambung semula bergaduh. Rabu, Khamis, Jumaat. Dia sambung permit 3 hari. Mana Rabu, Khamis, Jumaat gaduh, Sabtu tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Macam biasa sambung permit. Okey. Go. Sampai bila nak buat kerja begitu ustaz? Sampai bila ni bak kata Abang Jamil? Sampai bak kata isteri Abang Jamil, sampailah Abang Jamil mampu katanya. Letih ustaz main sambung-sambung permit. Kalau tak nak jangan bergaduh. Kenapa jadi begitu? Sebab dalam kubur malaikat tanya soalan, siapa saudara engkau? Nak jawab apa? Iaitu isunya. Jadi janganlah kita bergaduh sama kita. Dirapat kuat, diganding muafakat. Ini agama kita suruh. Kita orang Islam ni, saya ingat orang masjid lah pertama sekali kena jadi orang yang mendamaikan. Walaupun kita faham kalau di Selangor sekarang ni sejak daripada Jumaat baru-baru ini kita pun kita faham dengan kekangan SOP dan bagai-bagai lagi. Dengan main dengan geng-geng ahli sunat wal Jumaat ni tuan-tuan, memang dia bantai kita siang malam. Dia yang marah-marah masjid ni bukan yang regular jemaah kita. Biasanya ahli sunat wal Jumaat je. Memang dia bantai rapat betul sekarang ni. Kami pun pernah merasa dulu masa PKP, tiap-tiap hari Jumaat spek pun tak jumpa. Bodoh sehari. Dah kena kutuk hari-hari. Mana spek aku rupa atas dahi? Tu tanda orang kata kita bodoh tu. Tuan-tuan kena ingat ada hari tak ingat mana spek duduk, itu tanda orang mengata tuan-tuan. Manalah spek aku? Atas ni, atas dahi rupanya. Tiap-tiap minggu orang kata masjid ni bodoh punya imam. Masjid Dajjal, Freemason, WHO, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, habis benda sebut lah. Kita aku pun tak tahu.
benda ni biduk berlalu kiambang bertaut. Mudah-mudahan kita orang masjid mesti jadi pendamai. Orang muda ahli sunat wal Jumaat tu dia marah, dia nak ibadat, jangan marah. Cumanya dalam nak mendamaikan ini perintah agama. Jangan kita membakar lagi sentimen. Sebab itu dalam Quran kata para ulama ada satu ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ada menggarisbawahkan satu perkataan yang sangat mustahab. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Ta'ala mulakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, hendaklah kamu mendamaikan di antara saudara-saudara kamu. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan aku beri rahmat kepada kamu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Kalau tuan-tuan renung ayat ini dengan mata hati, kita boleh garis bawahkan ada beberapa perkara mustahab di dalam arahan itu. Antaranya Allah Ta'ala sebut kita sama kita saudara. Dan hendaklah fa'aslihu, kau mesti damaikan saudara kamu yang bergaduh. Ada satu tafsir, tafsir Munir. Tafsir Munir ini tafsir Al-Munir, karangan Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah. Dia seorang ulama besar di Syria. Tafsir Munir ini bahasa Arab. Dia telah diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia ke dalam bahasa Melayu, dan diterjemahkan ke bahasa Melayu, dihantar pula kepada API di Universiti Malaya, Akademi Pengajian Islam, untuk dicek lagi, tasahihkan betul tak terjemahan tu tepat dengan bahasa Melayu. Memang dari segi nilai akademik, tafsir ni begitu tinggi sekali nilai akademiknya. Jadi dalam tafsir Munir, kalau kita tengok uraian pada ayat ke-9 surah Al-Hujurat, tadi kita baca ayat yang ke-10, yang mana dalam ayat yang ke-9 sebelumnya Allah Ta'ala lebih jelas lagi beri syarat kepada kita. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, sekiranya ada dua kumpulan di kalangan orang-orang Islam bergaduh, fa aslihu bainahuma, maka engkau kena damaikan dua kumpulan ini. Ulama bahas ayat ni turun apa sebab? Dia setiap ayat Quran ni tuan-tuan, dia ada dia punya sebab nuzul dia. Dia ada punca penurunan ayat. Apakah sebab kepada penurunan ayat yang ke-9 surah Al-Hujurat? Yang ni saya ingat kita ulaskan selepas ini, kerana kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika mengikut peraturan kita dikendaki menamatkan syarahan apabila azan isyak berkumandang. Namun diberikan pengecualian sekiranya para jemaah bersetuju menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak bagi memberikan laluan kepada penjelasan sedikit lagi tentang syarahan, maka bolehlah dianjakkan solat isyak tersebut. Jadi kita mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit. Muslimin muslimat sekalian, balik kepada salah satu perbahasan penting para ulama tentang persoalan perpaduan orang Islam di rapat kuat diganding muafakat. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah Ta'ala menyebutkan kalau ada dua kumpulan orang Islam bergaduh, fa aslihu bainahuma, mu kena damaikan dua kumpulan ini. Apa sebab ayat ini turun? Baik, kata ulama tafsir, ayat ini turun ketika satu hari Nabi SAW nak pergi berjumpa dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan presiden munafik Madinah. Dalam Quran ada 17 ayat cerita kejahatan dia. Ada surah khusus cerita pasal dia daripada ayat 1 sampai ayat 8, surah Munafikun. Ni memang jahat betul. Nabi nak pergi jumpa dia sebab orang munafik walaupun dia musuh kepada Islam, tapi dari segi zahir dia tetap Muslim. Jadi Nabi nak pergi jumpa dia, Nabi bawa rombongan, Nabi naik keldai. Sampai di pekarangan rumah Abdullah bin Ubay, Nabi pun parking keldai dia. Tiba-tiba keldai Nabi yang parking di halaman rumah dia itu, rumah Abdullah bin Ubay, keldai Nabi kencing. Ini bahasa kasarnya, buang air kecil bahasa halusnya. Shishi, yang pun tak faham. Dia shishi. Takut kasar sangat percakapan. Dia buang air di halaman rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay marah. Yalah, kalau kita pun tetamu datang, parking dekat pos parking depan rumah kita, kereta pula kereta tahun 90, penuh minyak hitam bila dia reverse, bocor sana bocor sini, habis kotor. Jadi ni keldai buang air kecil. Dia marah pada keldai Nabi. Dia maki hamun lah. Sampai di hujung dia cakap, tanaha anni, keluarkan keldai ni daripada pekarangan rumah aku. Dia marah kepada rombongan Nabi. Sahabat Nabi yang ikut marahlah. Abdullah, kau ingat ni siapa? Ni Nabi yo. Ni bukan guru takmir. Kau nak marah-marah depan orang. Kau hajar punya orang. Orang datang nak jumpa. Dia panas. Rombongan Nabi jadi panas. Nabi diam ya. Abdullah bin Ubay bila pengikut-pengikut Nabi masa itu marah pada dia,
Abdullah bin Ubay pun ada juak-juak dia juga. Ada dia punya penyokong-penyokong dia. Masing seng-seng lengan. Habis kau orang apa sibuk? Bergaduh. Dia berlawan mulut. Sehingga kan ada sahabat yang ikut Nabi mengatakan, Abdullah, la khimar Rasulullah atiba minka. Engkau tahu tak, keledai Nabi lebih mulia pada engkau. Keledai Nabi lagi mulia pada engkau. Kalau macam ini perangai engkau menyambut tetamu. Pengikut Abdullah bin Ubay marahlah, nyamakan bos aku pula dengan keledai pula. Jadi masih nak bergaduh. Dalam panas suasana itulah turun ayat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Sekiranya dua kumpulan orang Islam bergaduh, maka engkau damaikanlah antara mereka. Maka ayat ni turun untuk mendamaikan antara orang Islam dengan orang munafik. Orang munafik ni bukan mendamaikan antara Aus dengan Khazraj, mendamaikan dengan orang munafik. Sebab itu kita orang masjid, kita kena ambil peranan ini. Orang bergaduh di luar sana, kumpulan A dengan kumpulan B, kita jadi pendamai. Jangan kita menambah masalah. Sekarang ni tak ada dah orang nak cari perpaduan di mana sekarang. Masjid je tinggal, tak ada dah. Benteng terakhir perpaduan dalam masjid. Tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni semua pemikiran lain-lain. Ni parti ni parti ni, mazhab ni, macam-macam. Tapi kita masuk sini kita semua okey. Ni benteng terakhir perpaduan. Maka kita kena damaikan yang di luar, yang bercempera bergaduh siang malam itu. Sebab itu ulama mengatakan dibenarkan berbohong untuk mendamaikan orang bergaduh. Sampai begitu dia punya ganjaran. Sepatutnya bohong ni berdosa. Bohong dosa. Kulul kadzib yaktub ala bani Adam. Setiap pembohongan dicatatkan dosa kepada anak Adam, kecuali orang berbohong dalam beberapa keadaan. Pertama, rajulun yakdzibu fi harbi fa inna harba khuda'ah. Pertama, bohong dalam suasana perang dibenarkan. Sebab perang adalah khuda'ah, tipu daya, muslihat, strategi. Katalah macam sekarang Rusia dengan Ukraine, dia bergaduh. Orang Ukraine kena tahan jadi prisoner of war. Dia boleh je menipu. Mana Rusia tangkap, kau askar. Tak, saya wartawan sinar harian. Dia boleh mengaku. Dia tak dikira berbohong. Tak dikira berbohong. Tak masuk neraka lah. Sebab kalau diterangkan dia siapa, mesti dia kena torture berapa senjata, kereta kebal kau ada berapa, maklumat intelijen orang akan korek. Jadi dibenarkan bohong dalam suasana perang. Yang kedua, ini orang puan marah, minta maaf lah ya. Dibenarkan bohong, yakzibulil ma'ati fayurdiha. Seorang suami bohong pada isteri, dibenarkan. Dengan niat nak jaga hati, dibenarkan. Ni bukan bohong macam Pak Maun, pakai baju kot pergi masjid, rupa joget. Itu menipu namanya. Itu menipu. Ini bohong ni macam mengambil hati, fayurdiha. Contoh, tuan-tuan puan-puan balik sekali ni sekarang, dia kata tak payah singgah mana-mana lah, minum, kita makan di rumah, saya ada masak ni. Kita pun bila dia serve tu, kita makan je lah. Lalu dia tanya, okey tak bubur ni saya buat? Walaupun manis ke apa, tuan-tuan cakap sedap je lah, selesai masalah. Mana bohong kan je. Jangan nak jadi macam chef selebriti. Sepatutnya you kena buat macam ni. Tak payah, tuan-tuan makan je lah. Halal berhalal je lah. Ataupun isteri pakai baju ke apa, bang, saya pakai baju ni nampak kurus ke nampak gemuk? Pandai-pandai lah tuan-tuan nak hidup. Kalau nak rasa malam tu dapat tidur sekali, cakap lah dia lawa. Kalau cakap dia gemuk, tidur luar lah. Pandai-pandai saja lah. Benda ni politik perkahwinan. Artinya tidak terlalu lurus. Tidak lurus sangat. Boleh menjaga hati, dibenarkan. Tapi yang ketiga adalah rajulun yakzibu baina rajulaini liyuslih bainahuma. Dibenarkan bohong untuk mendamaikan dua kumpulan bergaduh. Contoh di perumahan kita, di kampung kita, ada dua kumpulan. Tak kira politik dengan politik ke, vaksin dengan pro-choice ke, orang antara apa saja, kita mesti jadi orang tengah mendamaikan. Pergi dekat A, kau bergaduh dengan B. B beruk, dia kutuknya B beruk. Sabar kau ni mulut tak apa-apa lah. B tak pernah kutuk kau tahu tak? Aku jumpa dia tak pernah sebut pasal kau. Jadi A ni tadi daripada marah jadi sejuk. Padahal B hari-hari kutuk. Kita malah cerita je. Sebab kalau kita cerita dia jadi panas.
Kita pergi dekat B. Orang bergaduh dengan A. Oh, A monyet. Dia kutuk pula A monyet. Sabar B, kau ni mulut apalah. A tak pernah cakap apa pasal kau. Oh ya ke? Iya, aku tahulah, aku kerja dengan dia. Hari-hari A ni zikir dia mengata ke B hari-hari. Kita tak cerita. Jadi B yang panas pun jadi sejuk. Akhirnya kerana pembohongan kita, A dengan B jadi baik. Kita tak nyampai-nyampai, kita bohongkan saja. Dan yang ini kata ulama bukan sekadar harus, tapi berpahala pula. Yang Piramli kata bohong sunat tu tak betul. Bohong sunat untuk isteri tu tak betul. Bohong berpahala ada untuk mendamaikan orang bergaduh. Tapi sekarang watak pendamai macam ni mana ada dah. Yang ada dalam masyarakat sekarang kaki bakar ramai. A dengan B bergaduh. Kau bergaduh dengan B? B beruk. Bukan beruk mak ye. Kalau aku jadi kau, aku terajar lama dah. Kau hajar mulut tu. A tadi marah sikit jadi marah banyak. Ini yang ada dalam masyarakat kita. Sebab itu ayolah muslimin muslimat, mari kita jaga ukhuwah. Inilah modal kita nak jawab dalam kubur esok. Dirapat kuat, diganding muafakat. Tapi kalau bergaduh sama kita hanya isu-isu yang tak membawa ke mana pun isu itu, tak memberi semangat pun kepada impak yang besar kepada pembangunan, tetapi bergaduh sampai tak berbaloi. Jagalah ukhuwah. Orang jaga ukhuwah ni Nabi sebut, siapa-siapa yang jaga ukhuwah, jaga silaturahim, Allah beri ganjaran, umur dia panjang. Engkau bergaduh dengan orang, walaupun hari-hari exercise, kayu-kayu basikal, kulu kilir, tapi hidup engkau bergaduh, engkau mati muda. Sebab kuat bergaduh. Orang jaga silaturahim, umur panjang. Ini siapa yang beritahu? Nabi SAW. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi aw yunsa lahu fi asari falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang hendak Allah luaskan rezeki dia dan Allah panjangkan umur dia, jagalah silaturahim, kata Nabi. Hadis Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Dan jaga silaturahim yang paling bagus adalah jaga silaturahim dengan orang yang terang-terang benci kita. Dia memang tak suka kita, dan kita je yang nak pergi baik dengan dia. Dalam satu hadis Nabi pernah sebut, wa an asila rahimi wa in jafani. Antara orang yang memiliki tahap hamba Allah tertinggi, dia boleh sambung silaturahim walaupun orang tu tak suka pada dia. Kita kalau boleh jaga silaturahim dengan kawan-kawan kita, orang yang suka dengan kita, itu tak pelik. WhatsApp group ada, telefon, oi jom minggu ni kayu basikal, okey beres, jom. Kita, orang ni tak ada isu dengan kita. Tapi kalau kita boleh berbaik dengan orang yang benci dengan kita, wah itu marvelous betul. Orang tu tak suka kita, kita pula ngeneng-ngeneng nak pergi baik dengan dia. Kadang kita bagi salam, dia pandang pun tidak. Assalamualaikum, dia buat pekak, tak apa. Kita mungkin rasa tercabar, wah malu aku macam ni, macam beria sangat. Tak, kita ngalah. Kita nak kejar kepada Allah. Ini makhluk kecil semua. Ada orang mengadu, ustaz, saya pun ada maruah ustaz, orang tu tak nak cakap dengan saya pula nak cakap dengan dia. Dia buat bodoh ya. Saya beri salam, jawab pun tidak. Tuan-tuan, apa masalah kalau salam kita tak dijawab? Tuan-tuan semayang selama ni ada orang jawab ke salam tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang jawab pun, lantaran korang lah. Sebab kita tahu salam kita bukan pada orang saja. Ni kiri kanan ni, malaikat kiri kanan kita nak beri salam. Jin-jin yang ada dalam masjid ni pun kita nak beri salam. Masjid ni tak ada jin lagi ni, saya tengok okey lagi ni. Jin remaja lagi lah, belum. Boleh lah semayang atas seorang, okey. Kalau dah 10 tahun jangan tidur seorang atas, pakai bawah dia hantarnya. Jin suka betul masjid, saya tak tahu ngapa. Baguslah, daripada duduk pasal malam dia duduk masjid. Jin dan masjid tak boleh berpisah, jadi jangan perangai pelik-pelik sangat. Sebab itu Nabi SAW dia menyebut, antara tanda kau nak kenal umat aku, dia mesti jaga hubungan silaturahim.
Kalau dia mendakwa dia cinta Nabi lah macam-macam, tapi hidupnya bergaduh dengan semua orang, ini bukan umat aku. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Nabi kata nombor satu tanda umat aku, dia muliakan tetamu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Nombor satu indikator, dia mesti jaga tetamu. Baik tu kita boleh kenal orang. Kalau kita datang rumah dia, dia buat tak tahu saja, tak ada iman lah. Tak ada iman. Kita tahulah SOP, tak boleh orang masuk sebarang sebagainya, tapi jagalah perasaan kan. Orang datang pada jauh. Yelah, kita orang Melayu dulu memang jaga tetamu. Si ada pantun, senja gemilang, bayu berpuput, gugur kenanga, celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hampakan tikar, lebarkan pintu. Tapi ni dulu lah. Sekarang ni tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan daripada KL nak pergi Kuantan, sampai Tol Gambang, telefon. Anak saudara ada Kuantan, telefon. Hello, ni Ngah ni. Ngah, dari mana? Tol Gambang dah. Datang Kuantan ke? Duduk hotel mana? La ilaha illallah. Anak saudara tu, dia boleh tanya duduk hotel mana. Sepatutnya anak saudara, darah daging kita, Ngah, datang rumah saya, makan nasi. Tak makan nasi, jangan datang. Ini orang dulu kan gitu. Kita pergi rumah dia tak makan, dia halau kita balik. Kau jangan datang sini lagi. Kita pula mengada-ngada datang rumah orang asyik tengah hari. Langkah kanan, langkah kanan. Memanglah datang tengah hari, langkah kanan. Cuba datang pukul 3. Orang tua-tua pukul 12.30 tu lapar dah. Langkah kanan. Tapi style orang kampung dulu, apa ada makan lah. Dia bukan kisah sangat kita nak order panggil Grab. Tak ada, apa ada je, kita tak kisah pun. Tapi sekarang ni orang dah tak ada lah tuan-tuan. Asal jumpa, asal tipu, hotel mana? Ini kan saudara engkau, patut ajak ke rumah. Datang rumah. Dia pun tak nak nyusah kita, tapi cara tu kena ada. Jaga silaturahim. Ataupun ada setengah orang tu baru sampai, dah tanya bila nak balik. Ada pak saudara tu baru sampai pagar, bila dah sampai pada Kuala Lumpur? Ni tadi beberapa jam tadi. Lepas tu bila pula balik Setia Alam? La ilaha illallah. Aku baru sampai, yang katanya bila nak balik Setia Alam. Tapi biasa penceramah pun kena juga benda gini kadang tu. Baru sampai dari Kuantan, habis ceramah tanya dah, Ustaz bila balik Kuantan? La ilaha illallah. Aku baru sampai Salam, dah tanya bila nak balik. Kasih can lah duduk sini dulu. Ni contoh, lepas ni kan tak ada lah berani tanya dah. Kalau tak ayat standardnya, bila balik Kuantan? Baru sampai tanya bila balik. Tuan-tuan, Nabi pesan ad-dhiyafah salah satu ayam, famakana wara'a zalika fahuwa sadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu ni 3 hari kau tak boleh tanya dia. Dia datang, ahlan wa sahlan. You tak boleh tanya apa sebab datang, budaya tak boleh tanya. Tapi lepas pada 3 hari, habis. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. 3 hari layan dia, memang layan betul. Kalau Arab dulu tak ada makanan, sembelih kuda nak bagi makan pada tetamu. Kalau orang Arab, dia budaya dia ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ni bukannya welcome, tetapi ahlan, kamu dah jadi member kami, family kami, ahli. Kita adalah family. Wa sahlan, kami mudahkan segala kehendak kamu duduk di rumah ini. Orang Melayu dia tak ada ahlan wa sahlan. Dia ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak balik? Dia sibuk tanya bila nak balik dia. Budak-budak ni, budak-budak sekarang ni hancur. Dan yang kedua, tanda umat Nabi, dia mesti jaga silaturahim. Tuan-tuan sekalian, jaga silaturahim ni arahan Allah Ta'ala. Kalau kita perasan dalam ayat Quran, menjaga silaturahim ini didahulukan daripada menjaga selain daripada silaturahim ni hubungan dengan saudara mara. Contoh, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Takwalah kamu kepada Allah
dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Dari segi priority, Allah Ta'ala letakkan menjaga silaturahim itu nombor 2 lepas ketaatan kepada dia dan kepada Rasul. Artinya sangat mustahab. Cuma orang sekarang ini dia ada sedikit salah faham tentang memahami silaturahim. Dia membayangkan silaturahim ini maknanya menjaga hubungan sesama orang masjid, apa semua ini. Itu tidak salah. Tapi silaturahim yang paling tepat sekali adalah menjaga hubungan dengan orang yang ada silah ar-rahim. Silah ini maknanya, silah ni hubungan. Rahim ni rahim. Rahim ibu. Artinya orang yang kita paling prioriti nak jaga hubungan, orang yang sama senasab dengan kita. Rahimal mar'ati ay baiti manbati walada wa wa'ahu wa minhu. Rahim itu rahim wanita, tempat di mana janin berkembang daripadanya. Sekarang ni orang, dia banyak jaga hubungan dengan kawan-kawan. Kalau dengan persatuan alumni, dia lah aktif number 1. Ni contoh bukan orang sini. Alumni dia paling aktif sekali. Kalau majlis reunion, sebulan sekali mesti buat perjumpaan. Kalau WhatsApp group pun samalah, dia lah tiap-tiap pagi ngucap selamat pagi, salam subuh, salam tahajud, salam Jumaat, salam Selasa, salam Rabu. Hari-hari jaga betul grup dia. Kalau dengan kawan-kawan sekampung pun sama juga. Tetapi walaupun begitu, rumah mak jarang balik, adik-beradik tak bertegur. Bayangkanlah WhatsApp group saudara mara, seminggu 2 kali dia left. WhatsApp group alumni sekali pun tak pernah left. Jaga betul. Tapi dengan grup, dengan saudara mara, anak cucu cicit, apalah nama grup itu, atau grup adik-beradik, bercakap pun tidak. Silent reader kononnya. Grup lain macam-macam gambar kau hantar, kain batik, kain plekat, menunjukkan bahawa ramai orang sekarang dia hanya menjaga hubungan sesama orang lain, sedangkan dia tak menjaga hubungan orang yang ada hubungan rahim dengan dia. Ini juga masalah. Kita sewajarnya jaga orang yang ada hubungan darah dengan kita dulu. Maknanya kalau kita sendiri, mak bapak kita, adik-beradik mak bapak kita, maknanya kita punya mak saudara, pak saudara, itu semua kena jaga. Ini tidak, engkau orang lain kau jaga, pak saudara engkau tak pernah ziarah. Macam mana? Tak betul. Dulu di zaman Nabi, pernah ada Nabi menyebut al-khalatu bimanzilati ummi. Mak saudara ini, dia sama taraf dengan mak engkau. Mak saudara kita, adik-beradik mak kita, tu kan mana boleh salam kan? Adik-beradik mak kita. Tapi berapa orang anak saudara bertuah punya anak saudara, haram sekali ziarah rumah kita. Dia tahan pergi ziarah Kampuchea, Kemboja, tak mana rumah dia pergi tolong Palestin sampai ke mana. Rumah mak saudara dia haram datang ziarah. Nengok gambar dia pergi cuci banjir kat Karak. Rumah mak saudara dia Seri Muda haram dia pergi. Ni contoh. Kok ada sorry lah. Dia pergi sampai ke Karak Setia, dia pergi menolong orang macam-macam. Mak saudara dia di Puchong Batu 13 dia tak pergi. Ini tak betul. Pernah dulu diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengajar. Dia lah sahabat-sahabat Nabi pun ada tahap-tahap wali juga ya. Dengan kasyaf dia agaknya, dia terasa. Lantas dia pun kata, saya tak nak mulakan kelas selagi ada di kalangan kita ini yang sedang memutuskan silaturahim. Siapa yang rasa dia sedang memutuskan silaturahim, sila keluar daripada majlis ini. Ni Abu Hurairah. Tiba orang ni pandang dia, seorang pemuda bangun keluar. Abu Hurairah pandang, teruskan pengajian. Pemuda ini rupanya dia bergaduh dengan mak saudara dia. Mak saudara dia. Dia pun pergi rumah mak saudara dia. Dia pergi rumah mak saudara dia, dia pun tegur. Dah bertahun-tahun tak tegur. Mak saudara dia pun handal juga. Kau nak apa? Ni apa hal ni datang ni? Mak saudara sama handal je. Aku ni ada masalah sikit lah. Apa masalah kau? Kalau ada masalah pun nak cari aku. Mak sama handal je.
Tadi aku nak belajar. Sekali Abu Hurairah gini, aku tak berani lah. Aku minta maaf lah apa-apa yang lebih kurang. Mak saudara dia pun pelik. Kau kita tanya Abu Hurairah apa pasal dia sangat ni? Pemuda ni pergi jumpa semula dengan Abu Hurairah. Tuan gini, kata Abu Hurairah, aku pernah dengar Nabi bersabda, la tanzilu rahmatu ala qaumi fihim qati'ur rahimin. Tidak akan turun rahmat dalam satu-satu majlis kalau ada seorang saja di dalam majlis itu orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Dan orang yang memutus silaturahim itu bukannya tak berkawan dengan orang, dia tak menegur mak saudara dia saja. Tuan-tuan, antara mak mentua dengan mak saudara, mana paling senior dari segi kekananan dengan hubungan kita? Mak saudara. Apa sebab? Mak saudara tak ada boleh ganti. Mak mertua boleh ganti, boleh tukar baru, boleh tambah koleksi baru. Tuan-tuan puas dah mak mertua seorang, boleh tambah seorang lagi mak mertua. Boleh, kalau berani lah. Tapi mak mertua, mak saudara, itulah dunia akhirat kita. Salam cium tangan. Mak kita dah tak ada, ni ganti mak kita. Kita cium tangan dia sama macam mak kita juga. Tapi beramai anak saudara yang tak ambil tahu hal ini. Dia sanggup jaga orang lain. Kadang mak mentua pikul atas ni bagus betul, mak saudara dia pun tak tahu. Pak saudara kesian. Dan kita bukan ke atas saja, yang ke bawah pun sama. Maknanya kalau ke atas, kita bapa, mak saudara, pak saudara, atuk, nenek, moyang, buyut, cakawari, cilawagi, sampai atas sekali. Kalau kita ke bawah, kita anak, cucu, cicit, piut, piat, cicut, miat, miung, oneng. Baik itu Nabi SAW, dia sangat jaga hubungan saudara. Dia boleh sebut dia punya jurai keturunan sampai Nabi Ismail. Maknanya dia jaga. Tuan-tuan maaf kalau malam ni tanya, tuan-tuan boleh bin tuan-tuan sampai nombor berapa punya moyang? Tak ada orang ambil tahu pun. Kita bin ayah kita, bin atuk kita, bin moyang kita, lepas tu semua diam. Bin apa aku pun tak tahu. Sebab kita tak ambil tahu. Nabi dia nak tunjukkan dia sangat concern pasal salah silah, dia boleh sebut nama dia. Muhammad bin Abdullah bin Fihir bin Khalid bin Ustaz Zuramli hafal lah tu sampai panjang betul nama tu. Hafal. Jadi kita kena didik anak-anak kita. Pergi kubur tunjuk, ini kubur atuk. Kubur atuk, ayah punya ayah, my daddy, you know. Kau ambil gambar, dokumen kan, pum masuk dalam TikTok. Ni atuk engkau. Ini nenek engkau. Ayah punya mami, you know. Ambil gambar. Cang. Jalan cari pula mana kubur atuk kita. Ini your great grandfather, my grandfather, you know. Ambil gambar. Cang. Kenalkan. Baru dia tahu dia ada keturunan, bukan beranak tepi jalan. Kalau tak, dia tak tahu dia keturunan apa. Meh kita jaga silaturahim tuan-tuan. Dirapat kuat, diganding muafakat. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi kita SOP ni tak boleh ceramah terlampau lama sangat, kan kena jolok hidung pula tuan-tuan nanti. Jadi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada malam ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan mencetuskan semangat kita untuk nak jaga hubungan sesama Islam. Bermula daripada hubungan sesama kita umat Islam, sampailah kita jaga saudara mara kita sendiri. Mungkin ada yang akan petikai, kalau jaga saudara ni kroni ustaz. Tak betul, bukan. Kita jaga saudara kita supaya saudara kita tak perlu minta tolong, merempat minta tolong orang lain. Tuan-tuan, kalau semua orang jaga saudara dia, tak ada kesusahan sekeliling kita. Tuan-tuan pergi Maybank, tengok ada orang minta sedekah. Kenapa dia minta sedekah? Bukan kita tak boleh bagi. Tanya, kau kampung mana? Mana saudara engkau? Mana mak saudara engkau? Mana saudara? Takkanlah dia keturunan bulu betung, lahir-lahir abrakadabra pung jadi gitu. Mesti ada saudaranya. Mana saudara engkau? Mana jiran kau? Artinya something wrong somewhere. Tapi kalau semua jaga saudara, saudara kita tak akan susah sampai terpaksa minta tolong pula kepada saudara orang lain. Sekadar itulah sembang-sembang malam ini, dirapat kuat, diganding muafakat. Moga-moga ada manfaatnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan daripada pihak masjid, dan saya merasa begitu tersanjung dapat menyampaikan ceramah di masjid yang baru ini. Sekadar itu, kita tutup pertemuan dengan sedikit doa.
Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala keperluan kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan, InsyaAllah malam lusa saya akan berangkat ke Tanah Suci. Jadi mohon maaf tak terpaksa jaga sikit penjarakan kita sebab hari esok nak kena jolok hidung. Jadi takutkan tak boleh naik kapal terbang. Oh, menangis tuan-tuan. Tiket ada tak boleh naik apa dah. Jadi minta maaf banyak. Mohon didoakan perjalanan jolok hidung selamat, naik kapal terbang selamat, jolok hidung di Mekah selamat, balik Mekah pun jolok hidungnya kerja kita sekarang ni. Moga diselamatkanlah hidung-hidung kita semua daripada musibah. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد والميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد والميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد والميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا السلام وأدخلنا جنة السلام ربنا وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد
لله